Kalau tidak kerana bintang, takkan bulan terbit tinggi. Kalau tidak kerana Tuan, takkan saya berpidato di sini. Para hakim yang arif lagi bijaksana, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Salam rukun negara. Sebagaimana yang kita ketahui, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia yang dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara selepas tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Oleh itu, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Keluhuran Perlembagaan yang merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negara itu diasaskan dan diperintah seperti yang termaktub dalam undang-undang negara, adat atau peraturan yang lazim diguna pakai. Hujah saya yang pertama, perlembagaan bersangkut paut dengan cara keputusan-keputusan awam dicapai dan kuasa diagih-agihkan antara institusi kerajaan sama ada di pusat ataupun di peringkat tempatan. Perlembagaan juga akan menetapkan had-had kewibawaan kerajaan dan cara-cara pemilihan serta pelantikan pemerintah. Apakah peranan dan perlembagaan di Malaysia? Hujah saya seterusnya, beberapa perkara dalam perlembagaan memperlihatkan peranannya untuk mewujudkan pemerintahan yang adil. Kewujudan dari segi sejarah berdasarkan tolak ansur antara kaum dalam beberapa perkara seperti hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, walaupun agama Islam sebagai agama rasmi negara, tetapi agama lain juga bebas diamalkan. Wah, betapa nikmatnya hidup di Malaysia. Selain itu, perlembagaan berperanan untuk mengekalkan riwayat negara bangsa. Pembentukan perlembagaan akan mengekalkan identiti negara Malaysia. Sistem pentadbiran dan undang-undang dapat dilaksanakan dengan cemerlang. Hujah saya yang ketiga, perlembagaan dapat menjamin kestabilan negara. Bagaimana? Ya, sesungguhnya perlembagaan Malaysia telah berjaya membentuk keamanan dan kestabilan negara. Hal ini memandangkan terdapat sekatan-sekatan dalam mengawal pergerakan setiap warga negara Malaysia, walaupun mereka diberi kebebasan dan keistimewaan tertentu. Namun, kebebasan dan keistimewaan ini ada hadnya. Apabila terdapat perkara-perkara yang difikirkan perlu untuk menyekat kebebasan demi menjamin keamanan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan ini. Ia digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Oleh itu, perlu diingatkan jangan dipersoalkan dan diganggu-gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. Hujah saya yang terakhir, sebagai undang-undang yang tertinggi sifatnya, maka perlembagaan negara Malaysia mestilah dihormati, dijunjung tinggi dan dimuliakan. Sesungguhnya, kalau keluhuran perlembagaan negara Malaysia ini tercemar, bererti satu penghinaan kepada bangsa dan negara sudah berlaku. Justru, kestabilan negara juga akan tergugat sekiranya rakyat tidak menerima dan menghormati keluhuran perlembagaan negara Malaysia ini. Kesimpulannya, ingatlah wahai semua rakyat Malaysia, kewujudan perlembagaan sebagai asas undang-undang mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk perjalanan pemerintahan di negara ini. Perlembagaan merupakan tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia. Hal ini kerana sejarah pembentukan perlembagaan adalah atas dasar persetujuan semua kaum. Jangan kita lupa, melalui perlembagaan, setiap warga negara mendapat hak masing-masing dan pembelaan yang sewajarnya. Saya akhiri pidato saya ini dengan serangkap pantun setiap tahun kibar bendera untuk menambah semangat di hati. Sentiasa cinta akan negara, sayang kasih sampai ke mati. Sekian, terima kasih.